Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pertemuan di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar saudara Khairul Pak Lang? Waalaikumsalam. Fuwi. Thank you for entering this page Fuwi. Saudara Syahar Ibrahim, saudara Thomas Tan. So thank you to you Thomas. Hope everything should be fine. Dah ambil vaksin ke belum? Saudara Syukur Jamil, saudara Ibrahim Cik Muda, Khoyum Amri, Mak Fauzi Buang, saudara Kamal Awang, saudara Jamal Harun, Mimi, Muhammad Razi Abdul Rahman. Apa khabar saudara semua? Saudara Azaz, Waalaikumsalam. Muhammad Razali Mustafa, saudara Zakaria Yusof, saudara Fuad Rahman. Lama tak muncul. Mungkin kemudian agaknya saudara Fuad makan apa malam ni Saudara Mak Safri Mak Zam, Ustaz Saleh Rubidin. Apa khabar Bi? Semoga sehat bersama pasangan, berbahagia sentiasa. Apai Kona, Asnadi, Jaka Leong Lung, Niza Yusof, Azlan Ahmad, Ramli Sabran, Badrin Abu Bakar. Apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih. Ahmad Muhaini, Haji Azhar Abdul Manaf, Dayang Nur Azimah Awang Bima, apa khabar Dayang? Hamidah Ahmad, Joka, Azil Hamzah, Emi, Anwar Saleh, Pandita Malam, Pandita Malam. Saudara Hashim Alias, apa khabar orang Melaka? Nenek Porak, Hazarul Ramli, Markah, Markim Kama Ismail, Yahya Ibrahim, Saudara Murad Syukur, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah malam ni akan saya santun. Cuma malam tadi saya keletihan, jadi saya tak dapat santun satu persatu. Malam tadi saya terus tidur. Aduhai, ada letih juga saudara. Dah setahun lebih dah kita bersama tanpa ada hari rehat atau hari cuti. Saya sentiasa bersama dengan saudara. Cuma yang saya perlukan kepada saudara adalah share dan subscribe, supaya pencerahan saya ini tidak tersangkut. Apa khabar saudara Sulaiman? Cantik basuh kau. Dolan lagi. Saudara Anwar Mansur, saudara Merah. Okey, saya harus memberi pencerahan tentang apa yang dapatan saya daripada Kementerian Kesihatan KKM berhubung dengan laporan COVID hari ini saudara Hari ini tanggal 18 Jun iaitu hari Jumaat, penghulu segara hari. Jumlah COVID hari ini meningkat pula tiba-tiba daripada 5,738 dia naik kepada 6,440. Artinya lebih kurang 700 tambahan. Jumlah keseluruhan mereka yang dijangkiti oleh virus corona 685,204 yang mengundang 74 kematian. Jumlah kematian adalah 4,276. Ada teman-teman yang menghantar pada saya, dia kata virus corona ni nampak gayanya bila dengar saja persidangan parlimen maka serangannya terus mengganas. Kan itu gambarnya menambah bilangan yang terjangkit. Itu kata mereka yang masuk dalam wall saya. Jadi saya fikir-fikir kalah. Sebab tiba-tiba hari ini meningkat. Kita 1, 2, 3, 4 hari elok saja dah turun 4,000, 5,000. Tiba-tiba hari ini meningkat. Itulah katanya virus corona ni nampaknya bila dengar siapa parlimen dia mengganas. Itu kata mereka. Baik saudara, di Perlis hari ini tidak mampu mempertahankan sifarnya kerana hari ini ada 2 jangkitan. Di Kedah alhamdulillah susut daripada 197 kepada 159. Cuma di Pulau Pinang meningkat balik, tak mampu mempertahankan. Dia 2 hari saja double digitnya, iaitu 2 hari lepas 99, kemudian dia turun 97, hari ini meningkat pula 122. Begitu juga di Perak Aduhai, Perak tabakor teman, tengok benda ni. 3 hari elok dah double digit, daripada 68 dia turun 66, semalam turun 30. Ingat lega lah. Rupanya tak lega 357. Mestilah kalau Epic dengar ni, Epic One Labor, mesti dia menjerit punya. Apa yang kau ni? Di Selangor juga meningkat daripada 1,858 naik kepada 2,095. Jumlah di Selangor sudah 224,344 orang yang terkumpul warga Selangor yang dijangkiti oleh virus corona. Begitu juga di wilayah Persekutuan. Tiba-tiba mencanak naik daripada 641. Hari ini naik lagi 816.
2 hari lepas cuma 480. Semalam dia meningkat, hari ni mencanak terus. Ada kelegaannya di Putrajaya daripada 7 pada 6 single digit. Kita berharap terus kekal single digit ya. Di Negeri Sembilan ada kelegaan tetapi jumlahnya macam mana ni? Daripada 1086 dia turun tapi 870 tinggi jumlah di Negeri Sembilan ni sebab negeri kecil, daerahnya kecil, rakyatnya bukan ramai mana tapi sudah 816. Jumlah terkumpul di Negeri Sembilan adalah 70,306 orang yang dijangkiti oleh virus corona. Apa orang kono kita tahu? Apa kono kau jangan di Putrajaya okey, di Melaka juga meningkat ya, semalam 184. Hari ini naik 223. Trend di Melaka juga adalah terus meningkat ya. 155 dia turun 152, semalam dia naik 184, hari ini meningkat lagi 223. Orang Melaka kau jangan begitu, teruskan. Itulah bang, risau, kilang punya pasal lah ni, tak tahulah. Jadi pihak berwajib di Negeri Sembilan ni, di Negeri Sembilan ni kena kojo kuih ya. Kojo kuat lawan ni, kita parang ni dengan virus corona ni. Di Johor juga meningkat. Macam saya katakan, negeri belah sebelah selatan ni dia ada peningkatan. 2 hari lepas 392, kemudian dia naik lagi 449. Hari ini meningkat lagi 592. Johor Tetapi di Pahang juga ada peningkatan walaupun double digit. Daripada 57 dia turun 54, hari ini naik balik 79. Cuma di Terengganu alhamdulillah ada kelegaan yang begitu ketara. Dah 4 hari, 5 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari dah seminggu dah. Double digit. Hari ini 32. Turun, semalam 77. Di Kelantan, naik balik. Semalam dah cantik dah. 2 hari lepas 230, dia susut 154. Hari ini dia naik 200. Ingat saya di Kelantan sudah 33,000 warganya. 33,096 orang. Warga Kelantan yang dijengah oleh virus corona. Jadi duduk di rumah, jangan keluar rumah. Jaga kebersihan diri, jaga diri kita ya. Di Sabah alhamdulillah. Nampak agaknya gelombang di Sabah ni nampak susut. Semalam 248, hari ni 199. Cuma di Labuan dah elok dah, sudah double digit semalam 97, hari ni dia menaik balik 152. Dan di Sarawak juga ada sedikit kelegaan. Semalam 559, hari ini 536. Itulah yang dapat saya beri laporan, kerana hari ini jumlah keseluruhan pada hari ini bulan ini ya, setakat 18 bulan Jun, jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona adalah 112,947 orang. Ini jumlah keseluruhan untuk bulan ini saja ya, saya bukan bulan lepas. Bulan lepas 163,644. Bulan Mei. Tapi bulan April 63,213. Bulan Mei dia naik, dan bulan ini bulan Jun nampak gaya sudah ada 112,947. Tak tahu lagi lah apa nak jadi lagi 12 hari ni ya saudara. Itulah laporan yang saya dapat berikan setakat ini, gambarannya yang tidak begitu menyenangkan kita. Jadi stay free betul. Saudara Anggrit, Saudara Mak Faizal, kita baca sedikit tazkirah singkat. Itu punca ramainya akan dihumban ke neraka. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata dari Nabi Muhammad SAW, baginda bersabda, sesungguhnya kebanyakan penyebab manusia masuk neraka adalah disebabkan oleh 2 lubang. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 2 lubang itu? Maka baginda bersabda, kemaluan dan mulut. Baginda bersabda, tahukah kalian apa penyebab kebanyakan orang masuk syurga? Jawab baginda, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini adalah hadis riwayat Ahmad. Hadis yang ke 9319. Statusnya adalah hadis hasan. Jadi pengajaran daripada sabda junjungan itu, seseorang akan ditempatkan ke dalam neraka ataupun syurga bergantung kepada amalannya semasa di dunia. Kebanyakan penghuni neraka adalah berbunca daripada dosa mulut dan kemaluan. Dosa kemaluan seperti berzina, melakukan liwat, lesbian, homoseks, gay, tidak menjaga aurat selain aurat marham dan sebagainya. Jadi dengan marham okeylah, tapi orang yang bukan marhamnya, jadi dia kena jaga auratnya. Daripada ujung rambut kalau wanita itu sampai ujung kaki. Kemudian
Dosa mulut adalah seperti makan dan minum dari sumber yang haram. Ingat saudara, kalau makan gaji percuma pun gaji makan haram lah tu. Mengucapkan ucapan kufur, ucapan yang laknat, qazaf, mengumpat, memfitnah, menghina, merendah-rendahkan orang lain, mengadu domba dan lain-lain termasuk yang terjemahkan dalam bentuk tulisan. Karena Syekh Al-Mubarakfuri menyatakan makna mulut di dalam hadis ini ialah menjaga lidahnya. Kerana menjaga lidah boleh menyelamatkan keseluruhan urusan agamanya dan memakan yang halal, kerana itu adalah penghulu kepada ciri ketakwaan. Seseorang akan ditempatkan ke dalam syurga disebabkan oleh rahmat Allah atas amalan soleh yang dilakukan. Jadi kebanyakan penyebab seorang masuk syurga nanti adalah berpunca dari sifat takwanya serta akhlak terpuji yang dimiliki. Oleh itu saudara, peliharalah kemaluan dan mulut dari sesuatu yang berdosa yang menjadi penyebab kita dihumban ke neraka. Marilah kita suburkan sifat takwa dan akhlak mulia diri masing-masing agar dengan rahmat Allah ia akan menjadi penyebab kita berada dalam syurga. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Terima kasih. Ini daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Baik saudara, tentulah saya bermula dengan saya ada sedikit mutiara kata. Mutiara kata kita hari ini, bukan dilarang untuk membuat cita-cita yang baru, tetapi berfikirlah dengan wajar. Yang akan datang itu disyukuri, yang telah ada itulah lebih disyukuri. Jadi yang akan datang itu kita tahu, kalau datang kita syukur, tapi yang ada pada kita hendaklah lebih disyukuri. Bukan tak boleh untuk membuat cita-cita, boleh, tapi ingatlah apa yang kita ada, bersyukurlah. Saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Seandainya negara berbelanja tanpa had, tanpa menggunakan cek dan imbang di parlimen, maka negara akan muflis. Ini sebenarnya ketakutan kita saudara. Dan ini juga sedang kita lalui sekarang. Sebab itu kita minta supaya parlimen segera dibuka. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah Sembah Derhaka si bodoh piak. Tajuknya agak pelik sikit lah ya. Sembah Derhaka si bodoh piak. Sebelum saya memberi pencerahan, elok kita santuni apa kata pantun Pak Nazir. Saya suka sangat dengan pantun Pak Nazir ni. Ada teman-teman untuk Pak Nazir, kalau Pak Nazir dengar saya punya live ini, ada teman-teman bertanya kalau boleh dibukukan setiap pantun yang saya baca malam-malam. Jadi saya tak simpan ya. Sebab habis ni besok saya ganti yang baru. Jadi saya yakin Pak Nazir ada simpan, bolehlah dibukukan pantun-pantun yang saya berikan pencerahan saban malam ini. Kalau jadikan koleksi, mungkin teman-teman yang bersama dengan saya saban malam dapat memiliki pantun-pantun koleksi pantun Pak Nazir dalam Amir Hijaz Fans. Okey saudara, kata Pak Nazir, beras ditabur sehari segenggam, menjamu itik setiap pagi. Hati terhibur didendang langgam, jangan tersepit terkena lagi. Jadi hati kita berhibur lah, kita dengar dendangan langgam. Langgam ni lagu-lagu yang popular dan sebagainya ya. Tapi ingat, jangan tersepit dan terkena lagi. Jangan kita terperangkap dengan mereka yang berjanji itu dan ini, tapi akhirnya tak ke mana. Kata Pak Nazir lagi, awal pagi pergi ke kota, Pak Hatta menjual pasembur. Apa lagi hendak dikata? Aset harta semua dah lebur. Jadi Pak Nazir juga menzahirkan rasa kecewa beliau setelah mendapat tahu banyak sangat aset-aset kita ni dah lebur. Itu dia punya terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang begitu bererti dan cara Pak Nazir menegur kita dengan bahasa yang cukup indah. Dan saya ingin memberi peringatan mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube ataupun Instagram ataupun Twitter atau dalam mana-mana pun, maka anda bertanggungjawab atas setiap suntingan dan tulisan. Sebab saya tidak bertanggungjawab atas apa sahaja yang berlaku selepas itu. Saya hanya bertanggungjawab saat kita bercakap, kita berbual, respon kepada saudara. Yang lain saya tak tanggungjawab sebab saya pun tak ada kemampuan untuk menyantuni satu persatu. Ingat saudara,
berfikir terlebih dahulu sebelum anda membuat curipan sedikit sana. Sebab saya lihat banyak sangat saya punya live ini dipotong 15 minit, 10 minit, 15 minit. Tapi kalau di bawah itu kiriman Amir Hijaz, itu saya bertanggungjawab saya, ya. Jadi berhati-hatilah pada mereka. Cuma saya nak menyatakan sekali lagi bahawa kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, dan ruangan saya bukan untuk berkempen sesiapa. Ruangan ini adalah sekadar memberi pencerahan sebagaimana sepengetahuan saya dan mengikut pengalaman saya. Tidak lebih daripada itu, saudara. Jangan saudara ingat bahawa kita ada motif ataupun ada bayaran tertentu. No. Dah setahun lebih dah saya membuat pencerahan ini, tidak lain tak bukan sebab saya merasakan tak ada ramai orang nak buat pencerahan. Jadi saya memegang falsafah, if the mountain doesn't come to Muhammad, Muhammad goes to the mountain. Kalau bukit itu tidak mendatangi Nabi Muhammad SAW, maka baginda mendatangi bukit itu. Jadi kerana mereka tak menulis, saya sekarang ni tak tulis pun, sekarang ni surat khabar dah tak ada. Dulu saya ada akhbar, Bulletin Rakyat, akhbar Suara Rakyat. Sekarang ni kalau nak tulis pun sekarang ni minat orang lebih minat mendengar secara direct begini. Dan kerana adanya media sosial ini membuatkan printing media agak malap. Jadi saya memilih untuk berbicara secara live untuk saudara. Saudara, tahukah kita bahawa pandangan Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia, katanya menurut Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia, negara yang kita bernaung di bawahnya, hukum mengambil vaksin adalah harus. Jadi kita harus setuju. Ini pandangan daripada Majlis Fatwa. Jadi terserahlah sekarang ni pada setiap individu untuk membuat pilihan masing-masing, sama ada nak mengambil suntikan vaksin atau tidak, sebab ianya harus. Harus itu bermaksudnya pilihan, bukan wajib, ataupun paksaan, ataupun haram, ataupun dilarang. Jadi siapa yang maksa, maka dia adalah tergolong dalam kumpulan orang yang khawarij. 5 hukum syariat Islam yang ditetapkan oleh ulama usul fiqh. Dia kata ada 5 hukumnya syariat Islam ni yang ditetapkan oleh ulama usul fiqh. 1, harus, itu pilihan. 2, wajib. Kalau dah wajib ini mesti buat, kena. Boleh juga dirumuskan kepada paksaan. 3, haram. Haram ini larangan. 4, makruh. Makruh ini dia benci lah. Buat pun tak dapat apa, tak buat pun tak dapat apa. Kemudian yang 5, sunat. Yang sunat ini paling disukai oleh Allah SWT, paling disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam pengambilan vaksin ini, majlis ulama mengatakan ialah harus. Ia merupakan pilihan. Sebab itulah saya kata kita kena keluarlah daripada kebodohan yang mengatakan ini wajib, itu paksaan. Jadi kekal dalam kebodohan itu adalah haram. Kalau kita kekal berada dalam kebodohan itu adalah haram hukumnya, saudara. Manakala vaksin pula adalah harus, itu pilihan. Jadi sesiapa yang memaksa, maka dia melanggar fatwa ulama dan terkeluar daripada jumhur ulama. Kita bergantung pada ulama. Apa kata ulama? Sila jauhilah golongan yang sesat di atas dan berpegang teguhlah pada fatwa golongan ketiga itu. Jangan kita jadi penghasut, ya saudara. Kita bagi nyatakan bahawa hukum dia harus. Ambil. You yakin bahawa vaksin ini elok untuk kebaikan, ambillah. Harus. Tapi you kena ambil. Itu tak boleh. Itu hukum yang saya dapatkan kiriman kepada saya. Baik. Saya agak nak menyantuni catatan hari ini. Saya jarang ni Pah Merah ni, kat Pah Merah ni kadang-kadang dia jarang mengirim kiriman pada saya. Cuma dia selalu ambil saya punya live ini, dia tolong sharekan dengan dalam WhatsApp. Tapi hari tengok ada catatan daripada Pah Merah. Rupanya menurut catatan Pah Merah, sekarang ini ada 145,173 warga kita yang sakit mental. Nak kata gila tidaklah, sakit mental. Kerana dia kata baru-baru ini tular rakaman video seorang lelaki cuba membunuh diri dengan terjun dari rumah projek perumahan rakyat, iaitu PPR. Lelaki berusia 25 tahun itu dipercaya bertindak demikian kerana tekanan perasaan yang teramat akibat kesusahan hidup. Jadi siasatan awal pihak polis turut mendapati mangsa ini berasal dari Ipoh. Dia bertindak demikian kerana tekanan emosi yang terlalu tinggi. Jadi kita pernah dimaklumkan, itu bahawa 85.5% daripada 145,173 panggilan yang diterima
oleh agensi kerajaan sejak 25 Mac 2020 hingga 20 Mei 2021 membabitkan permasalahan kesihatan mental. Jadi ada orang menghubungi pihak hospital, menghubungi bomba, menghubungi pihak polis. Puncanya tidak lain tak bukan adalah sakit mental. Ada orang nak ugut bakar rumah, ada orang nak terjun diri, nak terjun daripada sungai, nak gantung diri. Panggilannya sejumlah 145,173, 85% puncanya adalah sakit mental. Kemudian data Kementerian Kesihatan, kata Puan Pah tadi, juga menunjukkan sejak Januari 2020, lebih 1,000 kes bunuh diri dilaporkan menerima rawatan. Jadi bukti apa lagi? Bukti nak kata data dan sains apa lagi nak diperlukan untuk mengesahkan bahawa kehidupan sebahagian rakyat kita ni sedang berada dalam keadaan tekanan yang cukup luar biasa. Ini realitinya, tak payah nak kata data dan sains. Kita berada dalam keadaan tertekan di sebalik pengumuman demi pengumuman, perutusan demi perutusan oleh kerajaan Perikatan Nasional. Kononnya bahawa ekonomi negara dalam keadaan baik dan rakyat dapat bantuan sewajarnya. Akhirnya masih ramai hidup tertekan. Jadi sebab itu sila semak semula angka dan statistik berkaitannya jika mahu mengetahui sama ada rakyat telah benar-benar dibantu secukupnya bagi mengharungi ancaman pandemik COVID-19. Sebab itu saya katakan daripada awal lagi tahun 2020 dulu bila Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri mengumumkan 250 bilion ransangan economic packages untuk stimulus package. Sejauh mana sampai? Dan berterusanlah. Ada putusan 2-3 bulan kemudian, bantuan lagi, bantuan itu, bantuan ini. Menteri Kewangan pun kata bantuan itu, bantuan ini. Akhirnya rakyat terperangkap dengan keadaan yang cukup tertekan. Sebab itu saudara, saya mewakili warga net yang bersama dengan saya turut merakamkan rasa yang amat kecewa dengan pimpinan hari ini yang kita lihat gagal menangani masalah yang dihadapi oleh rakyat. Ya? Baik saudara, kita masuk bab, kalau boleh, jangan jadi bodoh piang. Banyak orang tanya dengan saya, apa maksudnya bodoh piang? Ini bodoh piang ni bahasa orang Kedah ataupun orang sebelah utara. Dia, kalau orang ni kata, ni bodoh piang ni. Pertama dia degil, dia biul, dia bangang, dia kas kepala. Hanya katakan, bijak tak boleh diikut, bodoh tak boleh nak diajar. Itu maksudnya bodoh piang. Dia buat tak tahu. Itu pun bodoh piang. Woi, makanlah. Nanti nasi situ sejuk. Ya. Itu dipanggil bodoh piang. Woi, negara dah teruk sekarang ni. Ya. Itu bodoh piang. Tu Saudara Alias Abdul Latif, bantuan separuh masak. Jadi saya melihat sebenarnya kita tak boleh nak marah semua orang. Masalahnya sebenarnya saya buat kajian. Ini mungkin kajian saya mungkin betul atau tidak. Ada pula kiriman daripada kawan-kawan. Ada dia masalah sekarang ni. Pimpinan menteri, timbalan menteri, 70 orang yang ada dalam barisan kabinet ni, kita lihat macam mabuk ketum. Betul saudara. Melalut. Macam orang baru keluar dari penjara ataupun baru keluar dari gua, tengok perempuan. Nampak aja perempuan terus tangkap nak usung. Itulah. Mereka terlalu lemah dalam mentadbir negara. Dan kebanyakan mereka tidak ada pengalaman. Sebab itu pengalaman itu penting. Bukan kita tak mahu anak-anak muda. Kita mahu anak-anak muda pemikiran mereka. Tapi kena dididik, dilatih. Sebab sekarang saya dah santero dunia. Satu dunia tahu bahawa kerajaan hari ini, sama ada kerajaan tabur atap ataupun kerajaan ini pengkhianat, kononnya daripada ini langkah syariat, tetapi ia wujud atas belas eksan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Ini sebenarnya. Jadi kita kena semak balik. Dan kita menghadapi keadaan ini, saya minta, sebab ini memberi pencerahan saudara, cuba kita semak. Ini sebab Tun Mahathir ni nak minta lah kononnya nak adakan mageran dan sebagainya. Dia lupa bahawa pada 15 Mei
15 Mei 1981. Tun Mahathir telah pun membawa usul mengubah Perlembagaan Negara perkara 150 dalam kurungan 8, di mana usul yang dibawa olehnya menyebut proklamasi darurat tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. Ini jelas. Perubahan itu dibuat pada 15 Mei tahun 1981. Sekarang ni pula kena ada mageran lah, kena buat begitu, kena buat begini. Ini semua 40 dalam bracket 1A. Apa katanya? Perlembagaan Persekutuan yang menyebut yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri. Ini akhirnya sekarang ni timbul macam-macam permasalahan. Sebab perlembagaan diubah suai dan sebagainya. Dan hari ini kedua-dua mereka sudah mula mencabar. Cabar sana, cabar sini. Sebab itu, di masa akan datang, kita mengharapkan pimpinan sebelum kita ubah Perlembagaan Negara. Perlembagaan kita dibuat dengan cukup cantik dah dan lengkap. Jangan tak tunjuk pandai lah. Masalahnya kadang-kadang ni mereka merasakan mereka pandai, terlalu bijak. Akhirnya banyak ini perlembagaan yang diubah suai yang memerangkap diri sendiri. Kita dah cantik, negara ini negara raja. Kita bernaung di bawah Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong. Jangan sekali-kali kita nak cabar, kita nak ubah, kita nak pindah, nak buat. Tak payah. Dah lengkap. Sebab bila berlaku sesuatu, paling tidak pun kita ada tempat untuk mengadu. Jadi bila diubah sana, diubah sini, orang pun gunakan. Ini artikel ini begini, artikel ini begini. Perkara 150 begini, perkara 48 begini, perkara 40 begini. Kan menjadi pening rakyat ni. Saya mengharapkan pimpinan akan datang, jaga negara, jaga rakyat dan jangan nak tunjuk pandai. Ini masalah saudara. Tapi masalah sekarang ni sekarang ni timbul permasalahan. Apabila istana mengatakan kena buat dengan segera. Ada pula mengatakan segera tu tidak ada waktu yang jelas. 10 Ogos, 5 Ogos mesti tetapkan tarikh. Itu maksud mereka. Sedangkan Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu tinggi hemahnya. Baginda menyatakan menitahkan titah baginda, bukalah parlimen dengan segera. Saudara, sahabat saya, saudara Zain daripada selatan tanah air. Negeri dia sekarang ni tengah teruk diserang oleh virus corona. Dia kata kalau tanya lebay, apa maksud segera? Kita tanyalah dia lebay tu. Apa maksud segera? Lebay pun menjawab. Maksud segera solat awal waktu. Betul tak? Kalau berlaku kematian, mayat-mayat ini mestilah segera dikebumikan secepat mungkin. Itu kalau berlaku kematian. Kalau solat. Kalau tanya yang lain, lebay kata ikut suka aku lah, asal aku untung. Inilah kata berdabah dia orang ni, memutarbelikkan kenyataan. Ini saya harap, saya terima kasihlah pada teman saya, Saudara Zain, menghantar kiriman saya. Bila kita kata segera, segera tu segera lah. Macam waktu kita nak solat, segera. Bila dengar je azan, segeralah kamu mengambil tiup air semayang untuk solat. Ada ke kata, okey, pada 7.45 mesti semayang. Tak pukul 8, pukul 9, pukul 10. Tidak. Jadi kalau ada kematian, segeralah kita kebumikan mayat itu. Segeralah, secepat mungkin. Ini masalah lebay-lebay kita ni. Dan saudara, sebentar tadi saya menerima satu kiriman. Ini untuk penjelasan saudara. Sebab itu saya kena baca pelan-pelan. Saya minta saudara hayati betul-betul. Sebab ini menyentuh soal perlembagaan negara, soal undang-undang. Walaupun saya bukan pengamal undang-undang, saya bukan lawyer, adalah dulu belajar tak pas, tak lulus. Ini kiriman sahabat saya, Saudara Faisaluddin. Tapi beliau lebih banyak menumpukan perhatiannya di bidang perundangan syar'i. Jadi bila dia melihat kegawatan orang bercakap soal perundangan ini dan beliau membaca perlembagaan negara, dia menghantar kiriman kepada saya. Dia kata, Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong dan baginda Raja-Raja Melayu sebenarnya masih berlembut dan halus tutur bicara titah perintahnya. Memanglah raja-raja kita ni begitu. Dia bukannya main bahasa kasar, bahasa istana. Sebab itu bila kita dengar, kita kena hayati. Sebab itu kita bercakap, ampun patik tuanku, junjung kasih tuanku,
Bukan boleh macam kita ni, oh thank you brother. Mana boleh begitu saudara, bahasa istana. Jadi Raja-Raja Melayu dengan kadar lembut, dengan tutur bicaranya, baginda sebenarnya boleh buat apa saja dalam tempoh darurat ini. Sama ada nak pecat Perdana Menteri pun boleh. Ataupun kalau baginda mahu membuat ordinan baru untuk menggantikan ordinan darurat, itu kuasa-kuasa perlu 2021 dibatalkan tempoh darurat. Just arahkan sesi parlimen bersidang dan lain-lain. Ini kuasa baginda. Tapi dulu yang Maulia Agung kita ni, Raja-Raja Melayu, tak adalah begitu caranya. Sebab itu titah. Sebab itu 2 kali bagi tahu. Jadi mesti ada orang bertanya, macam manakah kuasa agung ni? Dalam perkara 150 perlembagaan, saudara kena buka buku perlembagaan. 150 perlembagaan persekutuan dalam Melayu. Perkara 150 dalam kurungan 1 dan 150 dalam kurungan 2. Ia menyebut berkaitan kuasa agung untuk mengisytiharkan darurat. Yang satu berbunyi, jika yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa suatu darurat besar sedang berlaku yang menyebabkan keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketentraman awam dalam persekutuan atau mana-mana bahagian terancam, maka yang di-Pertuan Agong boleh mengeluarkan satu proklamasi darurat dengan membuat dalamnya satu perisytiharan yang bermaksud demikian. Jadi kalau ada ni, baginda boleh buat lagi. Kuasa baginda. Kemudian perkara 2, proklamasi darurat di bawah fasa 1 boleh dikeluarkan sebelum sebenarnya kejadian itu berlaku. Sebelum kejadian berlaku pun baginda boleh buat keluarkan. Yang mengancam keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya, jika yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa kejadian sedemikian benar-benar hampir berlaku. Dia puas hati je, I'm satisfied that this thing going to happen. Baginda boleh. Jadi perkara 150 dalam kurungan 2B pula memperuntukkan kuasa kepada Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong untuk membuat apa-apa undang-undang dalam bentuk ordinan sepanjang tempoh darurat. Kita sekarang ni pada dalam tempoh darurat. Duli Yang Maha Mulia boleh buat apa-apa undang sekarang ni. Kuasa baginda. Kalau dia kata kalau sekarang ni out to go, boleh. Kemudian 2B, jika pada bila-bila masa semasa suatu proklamasi darurat sedang berkuat kuasa. Sekarang ni masih berkuat kuasa, saudara. Kena ingat, kecuali apabila kedua-dua majlis parlimen sedang bersidang serentak. Sama ada masa itu Dewan Rakyat, Dewan Negara sedang bersidang, kedua-dua parlimen sedang bersidang serentak. Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa ada hal-hal keadaan tertentu yang menyebabkan perlu baginya mengambil tindakan serta-merta, maka yang di-Pertuan Agong boleh memasyurkan apa-apa ordinan sebagaimana yang didapatinya perlu mengikut hal dan keadaan. Artinya, Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong boleh saja membuat apa saja yang baginda mahu selagi mana ianya dibenarkan oleh perlembagaan demi untuk menjaga keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam di dalam negara ini. Bahkan apa-apa keputusan yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong dalam tempoh darurat ini tidak boleh dicabar dalam mana-mana mahkamah. Kalaulah baginda kata okey dalam keadaan begini dalam tempoh darurat ni, kalau baginda kata okey Tan Sri, it's high time for you to resign, tak boleh nak cabar di mahkamah sebab dalam keadaan perintah darurat ini. Ini kena faham, saudara. Jadi kadang-kadang kita dah, sebab tu sekejap lagi saya ulang lah tentang budak-budak piang ni. Kena perkara 1508 keputusan agung dalam tempoh darurat tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah berbunyi, walau apa-apa jua dalam perlembagaan ini, 1. Hal puas hati yang di-Pertuan Agong yang disebut dalam fasa 1 dan fasa 2B adalah muktamad dan konklusif dan tidak boleh dicabar atau dipersoalkan dalam mana-mana mahkamah. Jadi puas hati cukup. Yes, I'm satisfied. Dan saya yakin cukup. Tak boleh nak cabar. Kemudian, tiada mahkamah boleh mempunyai bidang kuasa untuk melayan atau memutuskan apa-apa permohonan
soal atau proceeding dalam apa jua bentuk, atas apa alasan sekalipun. Ini kena jelas, saudara. Jadi, sesuatu proklamasi di bawah fasa 1 atau sesuatu peristiharan yang dibuat dalam proklamasi itu yang bermaksud seperti yang dinyatakan dalam fasa 1. Kedua, kuat kuasa berterusan proklamasi itu. 3, mana-mana ordinan yang dimasyurkan di bawah fasa 2B atau penerusan kuat kuasa mana-mana ordinan. Oleh itu, Kabinet Perdana Menteri yang ke-8 kena sedarlah. Bila Agung dah bagi titah buat persidangan Parlimen segera tu, buat sajalah. Tak payah nak berdalih, tak payah kata ni tak ada tepat. Tahu sedangkan kita pun sedang nak buat ni. Kita nak buat bulan September, kita nak buat. Tak payah bagi alasan, buat saja. Dan speaker kena memainkan peranan sebab speaker juga di bawah perlembagaan kita dalam separation of power, kuasa speaker. Tak payahlah nak jawab itu, nak jawab ini, kenyataan saya begini. Tadi saya dengar lagi, saya dapat dari satu kenyataan media yang dihantar oleh speaker Dewan Rakyat. Kata kenyataan beliau itu salah. Bagi saya tak ada keperluan. Tak payah nak jawab, dah ada kuasa. The power in within your hand. Dalam separation of power, dalam pembahagian kuasa negara kita ini, satu eksekutif, berulang kali saya katakan, negara kita ni separation of power, kuasa eksekutif, kuasa legislatif, kuasa judiciary. Dan di atas itu Agung. Kena ingat, kena faham. Jangan budak buat perangai macam bodoh piang dia orang ni. Kuasa dah ada. Dia tak perlu nak tanya. Kalau dia merasakan titah tuanku menurut titah Duriah Muhammadiyah, Raja-Raja Melayu dan Yang Teragung melalui kenyataan oleh penyimpan moho besar. Ini bukan setiausaha. Tan Sri Dana dah buat kenyataan itu, beliau sebagai penyimpan moho besar, the seal of Malaysian government. Ini kena faham. Dah titah. Jadi speaker kena ambil. Tak payah tanya orang. Sepatutnya panggil dah kaki tangan speaker di Parlimen. Okey, Agung dah titah. Kita kena ingat, ini titah tuanku. Jadi adakah mesyuarat bila kita buat? Dan terus keluarkan notis ataupun keluarkan panggilan selama 28 hari atau mungkin 14 hari. Terpulanglah pada kuasa Parlimen, kuasa speaker. Ini bahasa kita paling tidak pun cakaplah. Ini janganlah disanggah. Paling tidak pun keluarlah kenyataan dengan manisnya. Kami patik-patik yang diamanahkan mentadbir negara, Parlimen yang patik pegang amanah yang terpikul di bawah patik akan santuni setiap titah tuanku. Kan manis, kan bagus kenyataan kita. Tetapi tiba-tiba kenyataan akan tanya Perdana Menteri bila kata yang sesuai. Kita ni mempunyai Raja-Raja Melayu dan Agung yang cukup baik hatilah. Begitu disongsong oleh mereka pun bagi dia masih lagi. Dan akhirnya keluarlah kenyataan terbaru, mengingatkan keputusan perbincangan bahawa Parlimen hendaklah diadakan persidangan segera. Dia tak ada kata dia dah bagi tahu, kau faham ke? Itu maksudnya. Ni apalah salahnya santuni kedak raja? Kamu dah berada di situ. Kamu pengharapan orang kiri kanan apa semua. Saya kena ingat, ini Agung. Contoh, saya bagi contoh. Ini Agung dan Raja-Raja Melayu. Di bawah itu ada 3 cabang kuasa. 1, eksekutif. Saya dah cakap tiap malam. Saya beri untuk penjelasan supaya kita faham. Yang eksekutif ini terdiri daripada Perdana Menteri, menteri-menteri macam-macam lah, ada kabinetnya. Kemudian legislatif, iaitu Parlimen. Parlimen ini Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang mengetuinya adalah speaker. Dia bukan eksekutif. Dia speaker Dewan, kuasa dia at par. Eksekutif tak boleh mencampuri urusan speaker. Begitu juga dengan badan kehakiman, judiciary. Eksekutif tak boleh mencampuri judiciary, legislatif tak boleh mencampuri judiciary, judiciary tak boleh mencampuri legislatif, judiciary juga tak boleh bercampur dengan
eksekutif. Tapi kalaulah semua nak tunggu apa kata Perdana Menteri, ini akan menimbulkan satu persepsi yang cukup buruk bahawa tidak berlaku pembagian kuasa di negara kita yang mengamalkan sistem demokrasi raja berperlembagaan. Ini kena faham, kena jelas. Jadi sebab itu akhirnya orang boleh membuat kenyataan, orang boleh membuat tafsiran, orang boleh membuat persepsi bahawa mahkamah juga dikuasai oleh eksekutif. Kerana kalau legislatif pun boleh dikuasai, legislatif pun nak jumpa dan nak prefer pada Perdana Menteri, bagaimana dengan judiciary? Ini persepsi orang. Kesan itu sepatutnya berkecuali. Hakim, sorry, as long as the court is concerned, if I feel it's okay, proceeds with the proceedings. Kalau tengok pelik-pelik, throw out the case. Do not make a mockery in my court. Bahasa mahkamah lah saya ya. Kena teringin juga, tapi tentulah saya takkan jadi hakim. Jadi maksudnya hakim kata ini bidang saya. Bila nak bersidang, siapa sepatut jadi hakim, tak boleh di-question. Ini kita kadang-kadang nanti orang ni jadi hakim, di-question. Lepas kita tengah jadi hakim, tukar orang lain jadi hakim. Jadi orang kata, apa benda ni? Berilah mahkamah itu kebebasan sebenar-benarnya untuk mentafsir mengikut undang-undang, mengikut tafsiran undang-undang. Di mana bila pembicaraan itu, ada pendakwa raya, ada peguam bela. Pendakwa raya akan memimpin mahkamah di mana ada hakim nak tunjuk ini keadaan gini, ini yang salah ni. Kemudian peguam bela pula akan membela bahawa ini tak betul, mengikut prosedurnya, ikut begini, ikut begini. Kasih Mi, tahulah saya Sami. Ini keadaan. Jadi bila keadaan begitu, pembicaraan jangan dilihat pincang. Bila dilihat pincang, rakyat tidak ada keyakinan berlakunya rule of law. Itulah akhirnya kita dengar ini rule of the jungle, rule of the jungle. Nah, kita tak mau. Kita rakyat cinta damai. Kita rakyat yang menyantuni dan yakin bahawa negara kita ini mengamalkan rule of law. No one is above the law. Tidak ada sesiapa pun di atas undang-undang. Dia tak kisahlah kamu menteri ke, kamu timbalan menteri, kamu perdana menteri. Kalau salah, ikut mahkamah, salah. Tapi jangan ada bayang-bayang. Tapi apabila speaker membuat kenyataan gitu, saya tengok dia kenyataan tadi tu, saya sepatutnya dia katalah bahawa saya dengan ini menyantuni kehendak titah tuanku, maka Dewan akan presume dalam waktu yang segera. Habis. Tak payah nak fikir nak ambil hati orang itu, nak ambil hati ini. Because you are the speaker. You have all the full power yang diberikan oleh negara. Dan kena ingat, speaker dilantik oleh di kalangan ahli Dewan. Kalau ahli Dewan hilang kepercayaan pada speaker, dia pun buyuk. Jadi tak payah, speaker tak boleh dilihat memihak. Begitu juga hakim tidak boleh dilihat memihak. Speaker, ini caranya, ini prosedurnya, ada bukunya, ada cara-cara, peraturan Dewan, bahasanya, apa yang nak dibahaskan. Tak payah pula orang lain nak tegur. Dalam Dewan nak cakap ni pasal yang boleh bincang nanti dalam Dewan ni, kalau Parlimen bersidang, kita bercakap pasal COVID saja. Yang lain jangan sentuh. Mana boleh, sedangkan Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu minta supaya Dewan Parlimen bersidang dalam amalan demokrasi ada semak dan imbang. Artinya, Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dan Duli Yang Mulia Pertuan Agong juga mendapat maklumat ada sesuatu yang tak kena. Sebab itu nakkan Dewan bersidang supaya ada check and balance, supaya ada semak dan imbang. Murninya cara raja-raja kita menyantuni. Tak adalah main paksa kata, oi, I don't trust you. Tak ada. Cara susun aturnya, maklumlah bahasa istana saudara. Tapi mereka yang dapat arahan sebegitu, sepatutnya hayati. Jangan duk fikir ikut diri sendiri. Now, I am seolah aku mengatasi segala-galanya. Hanya kerana aku menteri, hanya kerana aku Perdana Menteri, hanya kerana aku berjawatan. Tak boleh. Sebab anda juga nanti akan disoal. Apa kata nanti, besok kalaulah bertukar kerajaan. Bagaimana? Kita perlu kita faham ya, kuasa ini kena ingat saya, kuasa Perdana Menteri dan Kabinet yang ada sekarang ini bergantung kepada Seksyen 11 Ordinan Darurat. Itu kuasa-kuasa perlu. Jadi siapa yang buat ordinan ini? Kita Agong. Siapa yang ada kuasa untuk batalkan?
Ordinal ini hanya Agong, tak ada orang lain. Dan sepanjang tempoh darurat ini, jika Sri Paduka Baginda Tuan Agong berpuas hati bahawa ada hal-hal tertentu yang boleh menyebabkan kemudaratan dan perlu baginya mengambil tindakan serta-merta, maka Sri Paduka Baginda boleh memasyurkan apa-apa ordinal yang perlu mengikuti hal dan keadaan semasa. Artinya kalau kau challenge aku, okey, dengan ini ordinal yang ada tangan dia tu, you are out. Boleh dan tidak boleh dicabar saudara. Sebab itu saya kata nampak gayanya dalam keadaan sekarang ni, saya cadangkan eloklah pihak immigration tutuplah pintu keluar masuk ni. Rasa-rasanya lah pada saya, kalau Parlimen dah mula bersidang apa semua ni, pintu lapangan terbang, pintu kapal-kapal ni apa ni, peri, laut apa semua, dari darat, laut dan udara tutuplah. Sebab takut ada orang yang akan lari keluar nanti. Saya yakin ada orang yang akan lari ni. Sebab jeda waktu mereka sudah hampir. Ya saudara. Sebab sekarang saudara, kenyataan dari ini sebenarnya saya tengok, kenyataan dari penyimpan besar Moho, The Seal of Malaysian Government, Tan Sri Syed Daniel ni jelas nyatakan bahawa Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu menitahkan. Itu ayatnya di situ. Saya baca betul-betul. 2 malam lepas pun saya dah baca satu persatu. Menitahkan diadakan persidangan secepat mungkin. Persidangan secepat mungkin. As soon as possible. Tak faham lagi. Saya tak tahu. Bukan segala-gala. Secepat mungkin ayatnya. Dan kini saya nampak update dalam FB Istana. Ada dimasukkan perkataan Parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Bold lagi. Supaya diorang faham. Kalau itu pun tak faham, tak lagi lah. Sebab Istana Negara telah pun memuat naik status dalam media tu. Inilah ini keadaan sekarang ya. Jadi bila kita katakan, sebab itu saudara, pepatah Bidara Melayu ada mengatakan, kerja rakyat digelek, kerja raja dijunjung. Dikelek. Tadi ada satu siapa ni yang menghantar kiriman saya. Dia kata bukan gelek Datuk. Dia kata gelek ni dia telanyak ada kerajaan. Dia kata maaf, saya kata salah spelling. Kerja rakyat dikelek. Mana dikelek tak sampingan kita. Tapi kerja raja dijunjung. Bila ada menteri yang cuba nak memandai-mandai, berdalih-dalih, itu namanya memandai-mandai. Nak tunjuk dia itu hebat. Sedangkan tindakan itu boleh menjerat diri dia. Kena faham. Tambah pula lagi ada pula yang bodoh piang ni. Ini bahasa kasar ya. Saya minta maaf lah. Dia pula mengeluarkan kenyataan. Ini kenyataan yang paling biadab. Malam tadi saya dengar, sebenarnya saya nak santun, tapi sebab persoalan banyak timbul semalam. Jadi malam tadi saya dengar sahabat saya, Saudara Ismi. Dia menyatakan begitu. Saya kata besok saya nak ulas benda ni. Saudara Ismi sudah menyatakan. Tergamak pula Mamat ni daripada Parti Perubumi Bersatu ni menyatakan bahawa siapa yang tidak mahu Parlimen bersidang, siapa yang mahu Parlimen segera disidangkan itu adalah mengamalkan seperti political animal atau binatang politik. Saya tersentak. Sebab itu orang kata cakap siang-siang, pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Terlajak perahu boleh diulu, terlajak kata buruk padahnya. Sebab maksudnya jelas, dia tak ada kata orang-orang politik. Dia tak kata orang UMNO kena sedar. Mana dia nak membinatang. Biasalah, mereka ini biasa membinatangkan sama orang. Itu biasa pada orang. Tetapi kenyataan ini buruk padah dia. Kalau ada orang membuat laporan polis dari mana? Jadi saudara Muhammad Faiz Daman kena sedar. Kenyataan anda terlalu bahaya. Sebab anda bukan menyanggah sahaja kenyataan orang politik. Anda juga harus menjelaskan, sepatutnya dia kena buat satu kenyataan. Apa kenyataan saya? Saya bermaksud hanyalah dituju kepada orang-orang politik dari Parti Mangkang. At least ada penjelasan. Kalau anda berdiam, orang beranggapan anda juga menunjukkan ini kepada istana. It's too much. Kalau anda bersikap begitu pada istana, saya akan bangun menentang anda. Raja saya jangan cuba-cuba dihina. Jangan sebut sama-sama. Mungkinlah kerana politik anda nak cakap apa, say whatever you want to say.
But not going to touch about the istana. Saya kena ingat, UMNO itu mempertahankan agak ini istana. Wujudnya UMNO kena mempertahankan istana. So jangan main-main dengan warga UMNO. Misalnya nak kata okeylah, Datuk Seri Najib nakkan bawa apa cepat parlimen ini, kerana itulah Datuk Seri Zahid. Okeylah, you can say. Ataupun ahli majlis tinggi UMNO, ataupun ahli-ahli UMNO, you can say. Tapi bila anda buka benda itu kosong, mereka, who you maksudkan mereka? Yang kamu maksudkan mereka ni siapa? Siapa yang kamu katakan sebagai binatang politik? Bahasa kena betul-betul. Saya memang amalan saya dah 45 tahun lebih, saya tengok setiap patah perkataan yang dilontarkan, saya kata apa maksudnya, ke mana perginya, apa kesannya. Jangan sedap mulut kamu saja, mulut biawak kamu. Memang kamu memang bercabang lidah, bercakap sembrono, ikut suka babak kamu saja. Kena ingat negara ini ada undang-undang. Jangan kamu main-main bercakap benda begitu. Oh, siapa yang nakkan parlimen bersidang segera itu adalah binatang politik. Hei, bukankah ini titah daripada Agong? Bukankah ini titah daripada Gajah-Gajah Melayu? Dan ini disantuni oleh warga UMNO. Ini disantuni oleh kalangan rakyat semua. Apakah semua rakyat ini binatang politik? Be careful of your words. Inilah maksudnya. Saya geram bila baca benda begitu. Sebab itu saya simpan isu ni belakang. Saya geram sangat sebab saya jelaskan dari segi perlembagaan macam mana, dari segi undang-undang macam mana. Jangan sedap mulut mak bapak kamu saja. Maaf saya hari ini saya bahasa kasar sikit. Sebab orang macam ini wajar diajar. Keceluparan mulut dia tu. Wajar dititik, diajar. Ini bukan orang Melayu yang ada budayanya main sedap mulut nak cakap. Itu belum ada kuasa, belum jadi menteri, belum jadi Timbalan Menteri. Gamaknya kalau dia jadi menteri, kalau dia angkat sebagai wakil rakyat, apa lagi mulut dia akan dia hamburkan. Rakyat tak kena, macam-macam lah lagi. Orang yang tak pernah mengenang budi. Kamu dilahirkan di sebuah negara yang aman, tentram, yang harmonis, yang aman, damai. Kamu dihantar belajar ke luar negeri. Kamu belajar ke pusat pendidikan tinggi. Perjuangan yang dilakukan oleh UMNO. Kamu nak kata UMNO, katalah tak kisah sangatlah. Tapi kamu mencabar semua orang. Apa punya manusia kamu ni? Ini hidup ni tak kata diuntung. Muhammad Faiz, you berhutang dengan semua rakyat Malaysia. Sebab you kena ingat, yang nakkan parlimen segera dibuka adalah rakyat Malaysia, warga cinta damai. Yang nakkan parlimen dibuka kerana nak check and balance, nak imbang. Apakah kamu nak melindungi ada pimpinan kamu yang korup? Apakah ada salah guna kuasa yang dilakukan oleh pimpinan kamu? Maka kamu nak marah, maka kamu nak tuduh orang semua binatang politik. What type of people you are? Apa jenis manusia kamu ni? Rakyat nak tahu. Sebab itu rakyat minta supaya parlimen ini dibuka. Bukan nak jatuhkan sesiapa. Sebab wakil rakyat akan bercakap, wakil rakyat akan bertanya. Banyak kementerian-kementerian yang lembab, sembab, yang membuatkan rakyat hidup menderita. Kamu mungkin dapat projek, kamu mungkin okey, senang. Tapi kamu kena ingat, berapa ramai rakyat yang hidup menderita. Berapa ramai orang macam Makcik Kia, Pak Sudin, Pak Saleh dan sebagainya. Berapa ramai pemandu teksi yang tak boleh dapat pendapatan. Kamu tahu berapa ramai e-hailing. Tadi saya naik ini Grab. Dia kata satu hari ini dia cuma dapat RM20 saja. So kamu tahu, susah. Kenapa? Kerana kesal daripada adanya perintah yang muka-muka. Kamu tahu tak berapa ramai orang berdiri untuk mendapat vaksin di Shah Alam tadi? Ratusan orang. Kerana tidak diurus dengan baik. Sebab itu, mau dibuka parlimen supaya ada check and balance, ada supaya dapat diberi teguran. Bukan parlimen nak jatuhkan pemimpin kamu. Artinya kamu juga tidak yakin pemimpin kamu boleh bertahan. Artinya kalau parlimen dia bersidang, pemimpin kamu ruyuk akan meninggalkan Anjung Sri Kuasa, Anjung Sri Perdana. This is what you are trying to do. Nak protect. Kita rakyat nak tengok parlimen dibuka. Sebab rakyat dah tak tahan. Dulu yang mula raja-raja Melayu dan yang Tuan Agong juga dah bagi tahu, dah menitahkan dengan bahasa yang cukup mulia. Apa kata baginda? Kalau boleh, darurat ditamatkan 1 Ogos. Parlimen hendaklah bersidang dengan segera. Murninya cara Agong kita, murninya raja-raja Melayu kita macam ni. Kamu sanggah begitu saja. Kerana baginda mendengar
Baginda mendengar teriakan rakyat. Rakyat dah bercakap, tuanku, tolonglah kami, tuanku. Tak ada tempat mengadu. Tapi kamu menyanggah dengan kata-kata yang sebegitu. Saya tak boleh terima. Sebab itu saya tengok ni, bila saya buat ni, ramai kawan-kawan di kalangan yang saya sempat saya santuni macam kad partku. Dia hantar tadi, dia kata, apa yang tersembunyinya di sebalik kebenaran, takut untuk muka persidangan parlimen. Kad pun menghantar kiriman pada saya. Dia kata, apa yang tersembunyi di sebalik kebenaran, takut untuk muka persidangan parlimen. Jadi banyak alasan yang diberikan. Sedangkan Agong bertitah agar persidangan parlimen dibuka dengan segera. Bila pertama kali Agong menggesa parlimen boleh bersidang, mereka memperlekehkan. Dulu dah bagi tahu dah. Istana Negara dah bagi tahu. Parlimen boleh bersidang. Tak juga dilakukan. Dan sekarang ni, 2 hari lepas, maka mesyuarat Raja-Raja Melayu bersama dengan Dulian Mahkamah Agung mengadakan perbincangan, mengambil keputusan percepatkan sidang parlimen. Tak faham lagi. Masih lagi nak menganggap siapa yang nakkan parlimen bersidang dengan segera itu adalah orang ni binatang politik. Siapa yang binatang sebenarnya? Ini keadaannya. Apa kata Saudara Rashid Yusof? Ini Saudara Rashid Yusof hantar saya. Dia kata dalam sistem raja berperlembagaan, adakah pemimpin yang menasihati raja atau raja yang menasihati pemimpin? Beliau minta saya pencerahan. Saya dah bagi tahu tadi. Apa pula Saudara Ayub Muda kata? Saudara Ayub Muda dia kata, kalaulah Perdana Menteri dan ahli kabinet masih engkar perintah yang di-Perdana Agong, adakah yang di-Perdana Agong boleh mengarahkan kuasa Angkatan Tentera mengambil alih? Ini lagi teruk lagi, Saudara Ayub. Keadaan ni, kalau anda minta begitu, akhirnya kalau tuanku, dia kata okey, Malaysia now is a martial law. Tak pengsan kita. Undang-undang tentera lain tak ada. Dia kata jangan keluar. Kalau keluar, piak. Tentera ni tak peduli. Kata kena ingat. Kemudian apa kata Pilah Mai? Dia kata, titah tuanku kali kedua. Ini bukan kali pertama Raja-Raja Melayu dan Agong bertitah. Titah tuanku kali kedua. Kalau kali ketiga, mungkinlah kena tunjuk kat dia orang ni jalan pintu keluar. Maknanya kalau kali ketiga tu, out juga lah. Kalau dalam kapal tu, tengah jam keluar lah. Telan dia jurung-jurung ganas dalam lautan tu. Kemudian apa kata Cuman? Ini saya santuni juga teman-teman yang menghantar kiriman pada saya. Kata Cuman, terasa marah lah kerana ada yang mempermainkan titah Agong dan Raja-Raja Melayu. Tapi apakan daya kami rakyat Marhain. Cuman, don't worry Cuman. Saya bersama dengan Cuman. Jangan merintih. We have to fight with these people. Kita harus menentang mereka yang melakukan kebobrokan dalam kepimpinan. Kita kata Cuman, apa yang diharapkan agar penerakaan titah Agong dan Raja-Raja ini, Melayu harus sedar. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya dah bercakap saban malam. Saya ingat 5-6 bulan dah saya kata. Saya dah kata negeri ini negeri raja. Negara ini negara raja. Kita ada payung mahkota kita. Jangan cuba-cuba nak tunjuk pandai. Baginda dah bermurah hati. Jadi kita harus menjunjung kasih atas setiap titah tuanku. Baik atau buruk. Yes tuanku, junjung kasih tuanku. Kita rakyat, begitulah cara Agong Raja-Raja Melayu menyantuni masalah yang dibuat oleh rakyatnya, oleh pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Mereka ini bukan raja mengundi. Dunia malam tak Agong tak pergi mengundi. Raja-Raja Melayu tak pergi mengundi. Istana tidak terlibat dalam politik. Yang buat kerja ni rakyat, yang silap rakyat. Tapi still masih lagi disantuni oleh Dunia Maula Raja-Raja Melayu. Bercakap dengan bahasa yang cukup indah. Dengan mudah bahasanya, segerakanlah buka parlimen. Pun tak faham. Bodoh piang sepiang-piangnya. Ini yang saya katakan. Saya marah kalau orang macam ni. Apa kata Rizwan Kuswani? Dia kata, Datuk, saya rasa buang masa lah kalau orang UMNO nak komplain pasal kerajaan PN. Betul, saya setuju. Sebab masih lagi dia berada dalam tu. Sepatutnya dah Agong Raja Melayu dah buat keluar begitu, sepatutnya menteri-menteri yang ada tu keluar lah. Berhentilah. UMNO Akaumbi pun dah bagi tahu kita tak mau kerjasama lah dengan orang yang kita rasakan bodoh piang sembab ni. Sudahlah. Akhirnya rakyat, sebab itu saya katakan, akhirnya apa yang berlaku pada pentadbiran hari ini, orang akan menyalahkan UMNO. Dulu saya dah bercakap, kemarin saya dah bercakap, sebulan dulu saya dah bercakap, kenapa degil sangat? Apa
sedap sangat ke jawatan sebagai menteri itu? Memanglah. Daripada 32 juta rakyat Malaysia itu anda salah seorangnya yang berpeluang jadi menteri. Betul, bukan tak betul. Tetapi dalam keadaan sekarang ni sudah-sudahlah. Anda orang parti. Bukan anda jadi menteri di situ kerana diri anda. Sebab ramai lagi orang profesor, PhD. Kalau lawyer tu dengan barrister at law yang belajar daripada London, belajar daripada Lincoln's Inn. Semua yang ada berkelulusan. Yang ada insinyurnya, arkiteknya, semua kelulusan. Kalau nak ikut dari segi degree of the qualification. Kalau nak ikut muka handsome, ramai lagi yang handsome. Kalau nak kata itu cerdik pandai, ramai cerdik pandai. Tapi anda dipilih kerana berdasarkan pada parti. Anda mewakili parti UMNO. UMNO dah buat keputusan. UMNO bukan buat keputusan satu orang. Bukan presiden yang buat keputusan. Bukan majlis tinggi yang buat keputusan. Keputusan ini dibuat oleh ahli-ahli akar umbi. 145 cawangan. Yang mewakili 3.7 juta warga UMNO. Dan mereka juga mendengar suara rakyat. Mereka berada di akar umbi. Rakyat kata sudahlah, keluarlah. Yang kamu degil tu macam mana? Yang anda juga nak jadi buruh piang macam mereka tu buat apa? Ini keadaannya. Saya setuju dengan pandangan saudara Rizwan Kuswani. Akhirnya sekarang ni siapa kena? Presiden lah kena maki. Wajarkah? Bagi saya tak adil. It's very unfair. Atas perbuatan mereka. Presiden bukan dalam kerajaan. Timbalan presiden tak dalam kerajaan. Semalam timbalan presiden buat kenyataan. Sedangkan dia bukan ahli parlimen pun. Tapi dia melihat. Dia menyantuni kehendak ahli akar umbi. Presiden dah buat kenyataan. Timbalan presiden dah buat kenyataan. Sesat Agung dah buat kenyataan. Ketua Penerangan dah buat kenyataan. So, tapi sebab tindakan anda yang berada dalam kerajaan pimpinan hari ini, maka mereka yang kena. Is it fair? Anda yang dapat segala kesedapan, keenakan, gaji berpuluh ribu, siap dengan driver, siap dengan itu juga ni. Jadi anda sayang untuk meninggalkannya tu, anda sanggup mengakibatkan orang lain yang kena maki oleh rakyat. Ini tak fair. Orang macam ini, bagi saya lah, saya minta presiden akan datang, tak payahlah dicalonkan lagi. Orang macam ini tak setia pada parti. Kesetiaan mereka bukan pada parti. Kesetiaan mereka hanya pada perut, pada tambuluk, pada anak bini. Itu yang mereka setia, bukan pada parti. Kita parti perjuangan. UMNO parti yang memperjuangkan kehidupan rakyat. Jadi saudara jangan bagi saya marah lagi. Saya hentikan dulu. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok insya-Allah. Selamat malam.